Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini PKP, jadi PKPD sebenarnya. Jadi tak banyak kereta-kereta lalu di luar rumah. Dan kalau kita buat video seperti ini, agak tenang sangat menyokong lah. Okey. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, sahabat-sahabat, saya baru berkesempatan untuk menjawab pertanyaan dari sahabat kita Cik Zaini dari Pekan Pahang berkenaan dengan penulisan buku. Okey, sebelum tu rupanya saya ada banyak buku saya beli di Indonesia. Ini masih dalam plastik lagi, belum buka. Ringan. Dia pakai kertas, apa dia panggil dekat Malaysia ni? Sana dia panggil kertas burang. Kertas burang tu macam kertas surat khabar. Cantik tajuk dia. Cara belajar gue banget. Cara belajar aku sangat ni. Maksudnya gitu. Jadi ditulis oleh Ibe Toyibah, MPD. Itu Ibe Toyibah nama dia. M tu master, PD tu pendidikan. Jadi saya ni selalu kalau pergi sana saya akan beli buku sebanyak ni. Saya akan borong semua. Ada yang beli 2 biji, ada yang 5 biji. Tengok macam buku YouTuber tu saya beli banyak. Saya tahu nanti ada yang nak ni. Kerana tak ada di Malaysia, orang belum buat buku. Okey, kita tengok ni dulu, buku ni dulu ya. Sebenarnya buat buku tu mudah. Saya sudah buat buku lebih 8 sebenarnya. Yang 8 biji yang dijual tu adalah buku-buku yang betul-betul isi dia tu kira boleh dijual lah. Ada lagi yang lain-lain tu sebagai nota saya saja. Pun dibukukan juga. Sana, semua buku kat sana dia balut macam ni, plastik. Jadi walaupun dah bertahun saya beli, dia tidak rusak kan. 56,000 harga dia. Jadi kalau kawan-kawan pesan buku, saya pergi sana, saya ambil untung sebuah buku tu berapa ringgit ya. Yalah, kita dari rumah nak pergi ke kedai buku tu, di sana kos kan. Lepas tu asal je parking kereta, bayar. Berhenti kereta, cari di kedai ni tak ada buku tu, pergi kedai lain pula, bayar lagi parking. Jauh pula tu tempatnya. Tengok. Jadi buat buku tu sebenarnya tidak susah. Cuma yang susah tu kita tidak ada mentor. Orang-orang yang selalu menulis di Facebook, di wall, di blog itu sangat mudah buat buku. Ada budak umur 17 tahun, dia gemuk. Jadi dia tulis dalam blog dia selalu macam mana dia nak kurus. Dia tulis proses dia nak kurus. Akhirnya tulisan itu diambil, dimasuk dalam buku, dicetak. 17 tahun. Jadi tidak susah sebenarnya buat buku 17 tahun dah boleh buat buku. Jadi kita tengok dalam kepala kita tu susahlah buat buku sebab kena betulkan semua ayat-ayat. Tidak. Sebenarnya buku surat pertama aja kita buka buku Indonesia selaranya dah ada salah dah. Yang penting isinya, konten itu sampai. Belajar itu keharusan, penyebab belajar itu sulit, faktor internal. Ini tajuk dia sampai 161 muka surat. Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keajaiban-keajaiban dalam perjuangan kehidupan saya. Kadang-kadang muka surat 1, 2 ni dan DAN tu dia jadi DNE. Dah salah dah. Jadi orang di sana tidak sangat memperhatikan betul-betul ejaan dia, asalkan orang faham. Kecuali di tempat perguruan tinggi, di universiti. Okey, ini buku ni kita boleh buat berapa muka surat saya lupa ya. Paling sikit untuk jadikan sebuah buku syarat dia. Nipis gini pun boleh. Nipis. Yang ni 89 muka surat sampai kelas sekali. Tapi kalau nipis gini kita tak boleh nak buat tulang. Terlalu kecil. Kalau tebal gini boleh. Jadi tadi saya mencari sebuah buku, tajuk dia lebih kurang gini lah. Himpunan Hipnosis. Keajaiban hipnosis macam mana lah. Jadi satu buku tu ditulis oleh 20 orang penulis. Masing-masing share tentang pengalaman masing-masing, macam mana mereka mempraktikkan amalan hipnosis kepada seseorang. Okey, datang satu orang, kawan saya tu nama dia Richard. Dia penulis buku tu juga. Dia kata dia jumpa seorang pakcik duduk di rumah dah lama. Pakcik ni sakit nak pergi ke surau. Jadi di hipnosis pakcik itu. Akhirnya pakcik tu boleh pergi ke surau, boleh solat dan syukur sangat-sangat.
Jadi masing-masing orang menulis itu tidak ada had dia punya penulisan itu. Berapa muka surat. Tergantung dia punya pengalaman. Oleh kerana cerita itu panjang, daripada jumpa pakcik tu di rumah sampai kepada pergi buat hipnosis, kemudian pergi ke surau, balik lagi dari surau, berjumpa lagi, cerita itu panjang. Jadi had menulis itu tidak ada had, karena ia adalah sebuah perkongsian pengalaman kita, pengalaman kita. Jadi tidak adalah orang boleh kata ni salah ni. Ini pengalaman kita, salah apanya. Dulu saya buat ke budak-budak, angkat tangan, budak semua ketawa lah. Buat angkat tangan, jatuh tangan, kita pun share contoh. Budak tak suka, orang tak boleh kata itu salah. Salah apanya, yang betul pengalaman kita. Jadi kita share. Jadi biasanya kalau tuan-tuan tulis isi apa saja hantar pada saya akan edit balik di sini dia punya font itu. Itu tak jadi masalah, tak payah berapa kena buat font ni. Type je siap-siap. Sampai sini saya akan adjust jadi 16 fontnya. Saya akan synchronize, samakan semua menggunakan font atau apakah Arial, apakah Core, apa Century Gothic, tak kisah. Cuma begini, kita perlu cari satu tajuk besar. Macam tadi tajuk dia hipnosis, hipnosis. Jadi semua orang pakat menuangkan tajuk tentang hipnosis semua. Jadi sekarang ni kita nak buat tajuk apa? Anda pandai tak hipnosis? Tentunya tak pandai. NLP? Tentunya tidak. Jadi tak boleh dah kita buat dua tajuk ni. Kalau ada pun ramai-ramai ni mungkin 1-2 orang. Jadi kalau 1-2 orang, bukunya boleh setebal ini. Kadang-kadang orang membeli buku tu dia melihat pada tebal buku. Oh, harga dia RM28. Buku nipis. Orang melihat tebal nipisnya. Dan pernah ada satu tulisan saya baca, saya bukan menjual kertas, tapi saya jual ilmunya. Ditulis sampai begitu. Sebab kalau kita ikut kertas, memang berapa ringgit baru ni kan, segini. Tapi bukan kertas yang dijual, tapi ilmunya. Lebih dahsyat ilmu itu, lebih mendalam, lebih rahsia, itu lebih mahal ilmunya itu. Berbanding kalau anda pergi ke kursus belajar direct dengan orang tu, lagi mahal kosnya. Terpaksa naik kapal terbang, ke naik bas, bermalam di hotel belajar. Tapi bila orang itu sudi memindahkan ilmu dia ke dalam buku, itu jadi lebih murah bagi anda. So sekarang ini saya punya short tajuk yang kita nak buat adalah tajuk motivasi. Kenapa? Tajuk motivasi ini sangat luas. Masing-masing orang boleh menulis, tajuk yang boleh menginspirasikan orang lain. Nah, sekarang ini dalam grup buat buku ni ada ramai yang join. Yang buat bukunya saya dengan Cikgu Jinggo yang sudah ada buku. Sementara kawan saya Cikgu Amin, Cikgu Yusnita dan Cikgu Zubaidah itu adalah baru buat buku. Dan ada lagi 30 orang lagi yang belum ada buku. Jadi saya sarankan masing-masing orang ada produk sendiri. Selama ini mungkin anda rasa susah sangat. Hari ini ada saya ni, saya akan pandu bimbing, tidak mengenakan kos. Hanya saya bertugas sebagai saya kumpul saya akan cetak. Karena cetak di sini tak sama di Indonesia 6 bulan baru siap cetak. Di sini 2 hari 3 hari dah siap dah. Semalam ni habis buku F6 1. Saya hantar kedai cetak 3 hari. Paling cepat 1 hari ada. Pagi kita hantar ni hari ni, esok pagi dia mulai print, tengah hari dia kata siap. Terus pergi ambil. Ini 4 hari. Jadi tidak banyak kerana musim PKP ni kedai tak beroperasi. Bila kita hantar print, dia print untuk kita sajalah. Tak ada kerja-kerja lain. Jadi ada ke tidak dalam grup kita ni orang-orang yang ingin menulis cerita. Masing-masing tulis cerita lah. Cerita pengalaman masing-masing yang boleh menginspirasikan orang lain. Masing-masing kongsi. Kalau saya nak 150 muka surat. Biar sedap dipegang gitu. Kalau ini kan nipis sangat. Ada orang berkira beli. Jadi kita tebalkan sikit, banyakkan isinya maksudnya. Jadi spasi dia tu anda tak payah fikirkan, type je, hantar. Nak type time New Roman ke apa, saya akan setting semua sini. Cuma betulkanlah antara huruf dengan koma tu jangan jauh, dekatkan. Lepas titik tu huruf besar itu kan dah automatik dah. Cuma jangan ada macam apa ni, titik banyak gitu, macam cerita di Facebook gitu. Ini cerita dah jadi buku dah. Repair sikit-sikit saja. Jadi ini peluang saya buat
video ini nak bagi peluang lagi pada rakan-rakan untuk menjadi penulis seperti saya. Saya sudah ada 8 buku. Mana 8 buku saya? Saya simpan 8 buku. Ini buku yang kedua terakhir, buku terakhir tentang bukan, ini ketiga terakhir ini. Yang kedua terakhir FC 2. Kemudian buku motivasi itu bersama Cikgu Yusnita. Dan dalam buku yang akan datang ini, yang saya nak buat ini bersama anda ni, saya juga akan menulis di situ. Jadi kosnya sebenarnya tidak mahal. Kalau setebal yang saya buat baru ni itu baru RM9 satu. Kos anda bayar, kos tu saja RM9. Kalau anda rasa tak ada duit, ambil 10 biji. 9 kali 10, RM90. Jual nanti. Berapa? Kita sepakatlah harga jual berapa. 15 ke 20 ke 25. Tengok. Tengok keadaan ya. Selama ni banyak kan buku saya jual 25. Kalau ilmu metafizik tu lebih mahal tu, kita mahalkan sikit harga dia. Apalagi ilmu FSIC, sampai orang boleh buat duit beribu-ribu dengan buku ni. Itu harga dia dimahalkan sikit lagi. Okey. Ada apa-apa pertanyaan, boleh PM saya. Selamat menjadi penulis buku. Semoga anda memiliki produk sendiri. Permulaan satu buah buku. Jadi kongsi-kongsi bersama rakan untuk kali pertama. Kali kedua nanti anda punya buku sendiri. Ya. Kita nak cuba bagi pengalaman. Sekian saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.